Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya maka kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Taala supaya kita ditetapkan di atas jalan yang lurus. Baik. Pada kali ini saya ingin menjelaskan secara ringkas dengan secara bahasa yang mudah dan dalam beberapa minit tentang maksud hadis kursi qalbul mukmin baitullah, yang artinya sesungguhnya kalbu orang beriman itu adalah istana Allah ataupun rumah Allah. Baik. Dalam hadis ini terdapat 3 poin yang penting, iaitu kalbu, mukmin dan baitullah. Kita harus memahami dulu apakah maksud kalbu, apakah maksud orang mukmin dan apakah maksud baitullah. Ya. Secara umumnya, ya, kalbu itu adalah latifah rabbaniyah, ya, yang dicipta oleh Allah Taala sebagai jauhar kita, ya, jauhar bagi jasmani kita. Kalbu latifah rabbaniyah ini berfungsi kepada empat perkara, iaitu roh yang menghidup, akal yang memikir, hati yang menilai, menilik dan merasa, nafsu yang berkehendak. Ya, inilah fungsi bagi latifah rabbaniyah. Tetapi sinonim kita berkata dalam jalan kita adalah roh. Itu sinonim, ya. Tetapi apabila kita berkata tentang sifat-sifat hati, ia tidak boleh terlepas dari membicarakan tentang hati ataupun nafsu, ya. Jadi hati ini adalah tempat kita untuk menilik, menilai dan merasakan keberadaan Allah. Ya, boleh disebut ma'rifatullah. Ia berkait dengan hati. Baik. Apakah maksud mukmin? Secara umumnya, mukmin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benar beriman atas maqam tauhid. Ya, maqam tauhid yang terbit daripada jalbah, ya, syuhud, zauqiyah, dan mereka ini berada di dalam makam tauhid zat, tauhid sifat ataupun tauhid asma ataupun tauhid af'al. Pokoknya mereka ini adalah orang-orang yang beriman di tahap makam tauhid, ya. Dan orang-orang yang beriman ini, ciri-ciri yang paling utama orang beriman ini ialah sentiasa taat kepada Allah, zahir dan batin. Mereka tidak melakukan larangan Allah zahir dan batin, baik daripada segi tauhid, iaitu mensyirikkan Allah, baik daripada segi hukum, iaitu meninggalkan solat, puasa dan sebagainya, dan baik daripada segi tasawufnya, iaitu mereka tidak bersifat dengan segala sifat mazmumah, ya. Dan ciri yang utama yang Allah Ta'ala sebut, yang saya sangat tertarik, iaitu satu ayat dalam surah Al-Anfal ayat 2, ya, kalau tak silap saya, ya, yang bermaksud orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila disebut nama Allah dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah-tambah imannya, dan kepada Allah mereka berserah diri. Lebih kurang macam itulah maksudnya. Boleh semak balik, ya. Jadi maksudnya tanda-tanda tajalli orang beriman itu pada bahasa zahir mereka, ya, ya. Ataupun tanda-tanda yang terserlah pada diri mereka, keimanan mereka atau makrifat mereka, apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, menggigil tubuhnya. Ibarat kata dengan kalimah bahasa orang kampung, mengelupur dia. Dengar azan di masjid tanpa bertangguh, ya, melompat dia terus pergi ke masjid, terus dia solat. Ya, ini maksud dia, ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Quran kepada mereka, bertambah-tambah imannya, bertambah-tambah khusyuk mereka, bertambah makrifah mereka kepada Allah, bertambah-tambah dekat mereka kepada Allah.
Dan mereka kepada Allah, mereka berserah diri. Dengan arti kata, tiada memandang mereka yang lain daripada Allah dalam segala perbuatan mereka, dalam segala kehidupan mereka. Ya, itu maksudnya mukmin, ya, dalam bahasa yang mudah. Bahkan kalau boleh disebut tentang wali Allah, wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang sentiasa hati mereka ingat kepada Allah, tidak kepada yang lain. Baik, apakah maksud Baitullah? Baitullah itu maksudnya rumah Allah. Secara zahirnya rumah Allah. Tetapi adakah Allah Ta'ala itu berumah? Tidak. Kerana apabila kita belajar ilmu tauhid, Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Dia bukan jisim, bukan diri, bukan benda. Ya. Jadi ia tidak ada rumah macam kita. Kita ada rumah, ada tempat. Jadi maksudnya qalbu mukmin itu, Baitullah itu, seperti saya katakan tadi, orang-orang yang sentiasa ingat kepada Allah. Ya, sentiasa segala perbuatan mereka berserah kepada Allah, dan Allah Ta'ala itulah tumpuan mereka zahir dan batin. Ya, dengan arti kata yang lain, hati mereka itu diisi dengan ingatan kepada Allah. Ya, dengan ingatan kepada Allah. Tiada ingat mereka yang lain kepada Allah, melainkan Allah Ta'ala. Ya. Jadi itulah maksud qalbul mukmin Baitullah. Ya. Maknanya Allah Ta'ala meletakkan nur, nurnya ke dalam hati orang mukmin itu, ya, ke dalam hati orang yang percaya itu. Ya. Sebab apa? Allah Ta'ala itu adalah nurus samawati wal ard. Allah Ta'ala itu nur, cahaya bagi langit dan bumi. Ya. Allah Ta'ala mengeluarkan orang Allah Ta'ala meletakkan ataupun memberikan orang beriman itu cahayanya, ya, mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Itu maksudnya Baitullah, ya. Dengan arti kata yang lain, Baitullah itu orang-orang yang beriman tadi, dia meletakkan Allah Ta'ala sebagai fokus utama dia, ya, sebagai tumpuan utama dia dalam apa juga bentuk, baik dalam kehidupannya, daripada segi tauhid, daripada segi ibadah, daripada segi tasawufnya. Allah Ta'ala itulah menjadi tumpuannya, ya. Dan lagi kiblat Baitullah ini juga disebut sebagai kiblat, kiblat ataupun tumpuan, ya. Sebagaimana dalam Quran menyebut Baitullah di Masjidil Haram itu adalah kiblat, ya, kiblat. Jadi kiblat ini terbagi dua sahaja. Dua sahaja bagi orang-orang yang beriman. Iaitu pertama kiblat yang zahir, iaitu Baitullah di Mekah. Ya. Kenapa? Jika kita solat ataupun kita beribadah, kiblat dada kita mesti menghadap ke arah Baitullah. Walaupun kita tidak nampak, kita duduk di daerah yang jauh, ya, tidak nampak, tetapi dada kita mengarah ke situ. Itu disebab ditentukan arah kiblat itu berapa darjah, ya. Kalau melencong, tidak dinamakan menghadap kepada kiblat di Mekah. Okey, kiblat hati kita, kalbu kita hanya Allah satu. Hanya Allah Taala saja yang satu kiblat kita, kiblat hati kita. Apa sahaja tujuan kita, apa sahaja orang kata makrifat kita, hanya Allah Taala saja. Itulah kiblat hati kita. Jadi adalah satu kekeliruan atau kesilapan apabila kita berkata kiblat kita adalah kalbu. Satu kesilapan. Kerana apabila disebut kita adalah latifah rabbaniyah, yang berkata-kata kita. Yang berkata-kata terzahir pada mulut, melalui mulut. Mulut ini adalah wasilah bagi hati yang berkata-kata. Kalbu yang berkata-kata, latifah rabbaniyah yang berkata-kata, ruh yang berkata-kata. Maka apabila disebut kita, bermaksud hati itulah, jiwa itulah, roh itulah, kalbu itulah, latifah rabbaniyah itulah yang berkata-kata. Maka kiblat kita adalah Allah. Tidak benar, adalah keliru bila kita kata kiblat kita adalah hati. Tak. Kerana hati itu adalah kita. Ini selalu orang silap daripada berkata bahawa tumpuan kita adalah hati, sedangkan hati itulah adalah kita. Jadi maksudnya kiblat hati, kiblat latifah rabbaniyah, kiblat roh hanya Allah Taala semata-mata. Inilah yang dimaksudkan qalbul mukmin Baitullah. Ya, maksudnya hati orang beriman itu hanya terisi dengan Allah. Ya, terisi dengan Allah.
Mana dia sentiasa mengingat akan Allah. Seperti satu hadis riwayat Ibnu Majah kalau tak silap saya, tidak memuat akan zatku bagi langit dan bumi, melainkan di dalam hati orang-orang yang beriman. Itu maksudnya, lebih kurang gitu ya. Jadi maksudnya bukan Allah Ta'ala itu bertempat duduk di dalam hati, bukan zat Allah Ta'ala itu bertempat duduk di dalam hati, kerana zat Allah Ta'ala itu bukan jisim, bukan diri, bukan benda. Jadi bagaimana boleh dia berada di dalam jasad makhluk yang dia cipta? Tidak. Jadi maksudnya yang boleh bermakrifah kepada Allah, yang boleh mengingat Allah, yang boleh memahami akan Allah, yang boleh merasakan keberadaan Allah hanyalah hati. Hati. Dan terzahir segala-galanya itu kepada tubuh. Dengan apa? Dengan sifat apa? Dengan sifat gemetar hatinya. Ya, takut ia kepada Allah. Inilah maksud qalbul mukmin baitullah. Jadi kita jangan salah faham. Kita mengatakan hati kita ni Allah Ta'ala duduk di dalamnya, ataupun kita bersaksi, ataupun kita menjadikan hati itu sebagai panduan semata-mata. Tidak boleh ya, tidak boleh, kerana hati itu tetap kita pandukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Sekian dulu, bila topik boleh jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.